A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita masih lagi dapat menyambung pembelajaran kita dalam subjek fiqh. Pada hari ini kita akan teruskan masih lagi dalam pelajaran yang pertama, iaitu solat Jumaat. Sebelum ni kita telah menyentuh beberapa perkara dalam tajuk solat Jumaat, iaitu kita telah menyentuh berkenaan dengan pengertian solat Jumaat. Kita juga telah menyentuh berkenaan dengan dalil nakli, iaitu daripada Al-Quran dan hadis, berkenaan dengan kewajipan kita sebagai Muslim untuk mendirikan solat Jumaat, lebih-lebih lagi lelaki. Dan sebelum ini kita juga ada menyentuh berkenaan dengan syarat wajib solat Jumaat. Baik, masih ingat lagi syarat wajib solat Jumaat? Ingat ada 6 perkara. Yang itu, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdahika, yang kelima mustautin, dan yang keenam sehat. Sihat tubuh badan lah, bukan dalam keadaan uzur. Baik, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya. Masih lagi dalam solat Jumaat, iaitu pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat. Baik, syarat sah solat Jumaat ada 4 perkara. Ingat, ada 4 perkara. Yang pertama, didirikan pada waktu zuhur. Sebelum ni Ustaz pernah sebut, terkandung dalam pengertian yang mana solat Jumaat dilakukan ataupun didirikan pada waktu zuhur. Kalaulah solat Jumaat itu didirikan pada waktu selain daripada waktu zuhur, maka solat Jumaat itu tidak sah. Contohnya, kita dirikan solat Jumaat pada waktu subuh, kan? Memang solat itu tidak sah sebab telah digariskan keabsahan berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat, ianya mesti didirikan pada waktu zuhur. Kedua, syarat sah solat Jumaat yang kedua, didahului dengan 2 khutbah. Makanya kalau solat Jumaat itu tanpa 2 khutbah ataupun khutbah itu dibaca selepas solat, maka solat Jumaat itu tidak sah. Solat Jumaat khutbahnya mestilah dibaca, iaitu sebanyak 2 khutbah sebelum solat itu didirikan. Ada solat yang ada 2 khutbah tapi dibaca selepas solat. Solat apa? Iaitu solat Aidil Fitri dan juga solat Aidil Adha. Serta solat gerhana pun bacaan khutbahnya dilakukan selepas solat. Baik, untuk syarat sah solat Jumaat yang ketiga, boleh dilihat di situ, iaitu didirikan di tempat yang ditetapkan. Apa maksud didirikan di tempat yang ditetapkan? Baik, telah digariskan untuk kita sebagai seorang Muslim yang berada dalam sesebuah negara yang mempunyai undang-undang, maka kita mempunyai satu badan yang berautoriti yang menetapkan di tempat manakah boleh didirikan solat Jumaat mengikut keluasan ataupun mengikut kapasiti mustautin. Contohnya macam kita di Kampung Baru Lanjut, surau banyak dan kita pun ada masjid. Kan tetapi telah digariskan hanya boleh didirikan solat Jumaat itu di masjid sahaja. Di surau tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kapasiti masjid di kampung kita masih lagi boleh menampung jumlah jemaah yang berada di seluruh kampung kita. Dan kampung sebelah kita pun bukannya jauh, kan? Contohnya kalau orang tak muat nak solat dekat masjid kita, orang boleh solat di Masjid Geceng. Maka kita kena solat dekat tempat yang ditetapkan boleh didirikan solat Jumaat, dan tempat itu mestilah mendapat kelulusan daripada jabatan yang berautoriti yang mengesahkan bahawa tempat itu boleh untuk didirikan solat Jumaat. Baik, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat, iaitu solat Jumaat ini didirikan secara berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Kita highlight kat itu,
sekurang-kurangnya 40 orang lelaki. 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Maksudnya syarat wajib solat Jumaat cukup. Yang pertama, lelaki itu mestilah Islam. Lelaki itu mestilah baligh. Lelaki itu mestilah berakal. Lelaki itu mestilah merdeka. Lelaki itu juga mestilah bermustautin di tempat itu, dan yang lelaki itu mesti juga berada dalam keadaan sihat. Kalau cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat ni, 40 orang lelaki tersebut, maka sahlah solat Jumaat yang didirikan. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja video pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat. Jadikan ianya sebagai panduan untuk diri kita, dan kita sebarluaskan kepada rakan-rakan kita, kepada ahli keluarga kita, sahabat handai kita, agar mereka lebih memahami berkenaan dengan syarat sah solat Jumaat. Sampai di situ saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.